Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar fi ma yurdika anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat sekali lagi kita bertemu. Baru 2 hari lepas kita telah jumpa. Nah, kelah yang ganti, yang ni kelah yang betul. Ini payah ni, kelah ganti-ganti ni, kadang-kadang dia bertemu. Rasa macam dekat sangat. Ala kulli hal, insyaAllah malam ni kita sambung balik perbincangan kita berkaitan dengan rukun solat. Yang kita insyaAllah yang lepas kita telah bincangkan berkaitan dengan salam. Sebenarnya banyak lagi yang perlu kita perkatakan tentang salam ini walaupun kita agak terang panjang lebar. Sebabnya banyak dalam perbuatan salam ini ada berlaku pertambahan-pertambahan tertentu dari segi perbuatannya. Sebelum itu ada sedikit soalan yang dihantar pada pukul 2.30 tadi mengenai wirid lepas solat yang mana saya solat di satu surau. Ada imam yang wiridnya agak berbeza daripada wirid yang biasa. Selepas kita solat, bermula dengan istighfar, bermula dengan la ilaha illallah dan juga ayat kursi. Berbeza dengan imam ini, dia membalik-balikkannya dengan memulakan dengan wirid yang berbeza. Tetapi biasa didengar. Okey, ni soalan ni saya boleh agak ni walaupun saya rasa pening kepala soalan dia. Saya boleh agak soalan ni maksud dia apa. Kita maklum bahawa di lepas solat ni banyak wirid-wirid yang tertentu yang kita amalkan yang biasalah. Lepas tu istighfar, la ilaha illallah wa la syarikalah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam, ayat kursi. Dan kita baca Al-Fatihah, kita baca ayat kursi, kita tasbih sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Maghrib tadi. Itu yang biasa yang kita dengar. Sebenarnya banyak lagi wirid-wirid yang lain yang dianjurkan oleh Rasulullah. Lepas kita solat tu ada wirid-wirid yang tertentu. Untuk makluman sebagaimana yang saya ulang dulu banyak kali, bahawa wirid lepas solat ini tidaklah semestinya kita buat secara berjemaah. Kita boleh buat dengan secara bersendirian dan seumpamanya. Yang kedua, di dalam wirid Rasulullah ini tidak ada mengikut turutan-turutan tertentu. Cuma ada dalam hadis-hadis yang mana para sahabat mengatakan bahawa Rasulullah setiap kali selepas solat dia akan istighfar sebanyak 3 kali dan la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Ada hadis lain mengatakan 7 kali dan seumpamanya. Dan kadang-kadang ada juga riwayat mengatakan bahawa selepas Nabi bagi salam, Rasulullah baca terus ayat kursi. Maknanya kita nampak secara jelas bahawa Rasulullah sendiri pun baca dengan tidak mengikut turutan-turutan tertentu. Cuma para ulama yang hadir selepas itu, dia susunkan semua wirid-wirid itu supaya mudah untuk diamalkan untuk orang awam macam kita ni supaya berlaku keselarasan. Tidak berlaku terabur, makna setengah baca yang lain, setengah baca yang lain. Dan kita bacakan wirid lepas solat dengan tujuan supaya amalan sunnah itu tidak ditinggalkan dengan begitu saja. Tak? Jadi maknanya tidak ada yang perlu kita baca secara turutan tapi ada ulama susun balik, semua berdasar pada hadis. Maka lebih baiklah imam-imam kalau nak baca wirid lepas solat itu, bacalah wirid seperti mana wirid yang telah disusun oleh para ulama yang diamal oleh masyarakat. Benda tu tak salah, tapi untuk mengelakkan berlakunya kekeliruan di kalangan jemaah. Baca wirid macam biasa sebagaimana Pak Imam buat tadi tu cantik sangat-sangat. Tak payahlah lepas assalamualaikum tu baca kursi, lepas baca kursi istighfar 3 kali. Jadi tak salah. Cuma akan timbulkan polemik, timbulkan agak orang kata keraguan di kalangan jemaah yang baru. Jadi sebenarnya lebih baik kita buat sebagaimana yang telah disusun oleh para ulama, telah disusun oleh banyak dalam kitab-kitab yang sebelum ini. Yang kedua, ada soalan yang kedua berkaitan dengan sapu muka lepas kita bagi salam. Mana boleh dikatakan lah, kalau kita pergi Tanah Arab, kita tak nampak pun lah orang Arab ni mana sapu tangan. Hatta ulama-ulama yang tersohor yang besar sekalipun, kita tengok yang pernah datang ke Malaysia, siapa Syekh Wahbah Zuhaili.
Saya pernah semayang di belakangnya dan saya semayang di belakang Syekh Muhammad ni Allah yarham Syekh Ramadan Al-Buti. Pernah datang ke sini ulama-ulama yang sangat hebat yang tersohor, dan pernah juga datang di sini ulama hadis. Ini datang ke Malaysia, saya lupa nama dia, yang sangat terkenal di tanah Arab. Dan mereka ni kadang-kadang kita nak perhati cara dia orang solat, sebab dia orang ni duk mengkaji bagaimana perbuatan mereka lakukan yang paling minimum. Jadi kita tengok ni mereka ni tidak menyapu pun di muka. Tapi kenapa orang kita sekarang disapu di muka? Tak salah. Sebab dalam kitab pun ada yang buat begitu. Mereka menganggap bahawa solat ini menjadi sebagai satu doa. Maka lepas Assalamualaikum, mereka sapu di muka itu seolah-olah mengaminkan doa tersebut. Maka tidak menjadi satu kesalahan untuk kita berbuat sedemikian. Cuma jangan terlalu melampau. Jangan terlampau menambahkan dengan banyak sangat. Sebagai contoh kan, ada setengah-setengah tu apabila lepas solat, lepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia sapu di mukanya, sapu di seluruh tubuh, last sekali bunyi semua. Hak tu tak boleh. Hak tu tak boleh. Tu jangan cuba-cuba nak tambah-tambah hak lebih-lebih. Jadi kalau takdirkan lepas Assalamualaikum tak ada orang sapu muka, itu pun baik. Sebab hadis tak suruh sapu muka. Kalau sapu muka pun setakat yang boleh sapu. Kadang-kadang tak ada yang tanya saya, tuan-tuan, nak sapu muka ni, sapu di sini ke? Ambil daripada belakang. Harus tengok sapu, ambil di belakang. Pak, sapu. Macam nak buka silat kan? Macam-macam cara. Jadi kalau sapu muka, sapu je lah. Tapi kalau kita tengok orang tak sapu, sebenarnya itulah hadis yang tak pernah mengatakan perlu kita sapu untuk selepas solat. Melainkan doa itu, luar solat tu memang kita sapu untuk ambil berkat doa kita. Jadi kalau orang anggap solat sebagai satu doa, maka tidak jadi satu masalah. Cuma jangan terlalu beratkan benda tu. Benda tu biasa saja. Cuma kena ingat, untuk doa kunut tidak disunatkan kita sapu di muka. Kalau doa kunut lepas wabaraka wasallam tepat sapu di muka, maka bertukar hukumnya kepada makruh. Tidak boleh disapu muka ketika itu. Dan tuan yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hari ini kita masuk sedikit mengenai perkara yang disunatkan kita lakukan ketika salam. Dan saya telah sebut bahawa ni ada yang mengatakan, adakah perlu kita niat untuk kita keluar solat lepas Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad nak bagi salam ni? Adakah perlu kita niat, aku niat nak keluar dari solat? Tak perlu. Tidak perlu kita berniat sedemikian. Cuma ada setengah-setengah ulama menyebut tentang niat. Kita bagi salam, nak saya sebut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Kita pun niat dalam hati kita supaya makna salam ini aku berikan kepada para malaikat dan seluruh umat Islam daripada golongan jin dan juga manusia. Itu tak apa. Ada juga ulama menambahkan lagi, maknanya kata kalau kita bagi salam ke kanan, makna aku niat akan bagi salam ke seluruh orang-orang yang ada di kanan aku, dan kita bagi salam ke kiri, aku niat seluruh salam-salam itu aku beri kepada orang yang ada tangan kiri di sebelah kiri. Boleh tak? Boleh. Sebab banyak kitab-kitab menyebut demikian. Tapi tidak menjadi satu kemestian untuk kita buat demikian. Cuma saya maklumkan, takut-takut terdengar ada orang cakap sebegitu, maka sebenarnya ada pandang ulama menyebut tentang perkara berikut. Lepas daripada itu, nak saya tekankan sebelum ini mengenai yang bagi lil ma'mum an yusallima ba'da salam lil imam. Kita maklum bahawa makmum jangan sesekali memberi salam solatnya, melainkan selepas imam memberi salamnya. Wa yustahabbu an la yabtadi as-salam hatta yafriga al-imam min taslimataini. Apabila imam itu selesai sahaja memberi salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, dan orang yang masbuk dia dah boleh terus naik ke atas dah. Dan orang yang lain pun dah boleh start bagi salam dah. Imam bagi salam pertama habis Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun boleh bagi salam dah. Tetapi wa yustahabbu, maka disunatkan bagi kita alla yabtadi'a as-salam, jangan kita terus bangkit naik ke atas ataupun jangan kita bagi salam hatta yafdira al-imam min taslimataini, sehinggalah imam itu sempurna membagi salam kedua-dua salamnya. Jadi saya beritahu, nak minimum imam bagi salam pertama, kita dah bagi salam atau bangkit naik ke atas bagi masbuk. Tapi yang paling comel, yang paling molek adalah biarlah imam itu memberi salam yang kedua dengan sempurna, barulah kita naik pergi ke atas ataupun kita bagi salam.
Bagaimana pula hukumnya sekira orang bagi serentak? Ada setengah ulama tak kisah pun kita bagi salam serentak dengan imam pada salam yang pertama. Tetapi ada di kalangan para ulama yang strict dalam soal ini, kita sebut banyak kali. Kita boleh buat serentak dengan imam. Tetapi hukumnya adalah makruh. Melainkan dua tempat, jangan dilakukan serentak. Kalau lakukan serentak, boleh membatalkan solat. Iaitu ketika takbiratul ihram dan yang kedua ketika bagi salam. Jadi lebih baiklah kita rasa lebih baik kita selesaikan imam bagi salam yang pertama tadi. Tapi kalau kita mendahului imam pada salam yang kedua, macam mana Ustaz? Contohnya imam dah selesai bagi salam pertama, kita pun bagi salam yang pertama. Lepas imam bagi salam pertama, tak sabar untuk imam bagi salam kedua, kita bagi salam dulu pada imam. Boleh tak Ustaz? Boleh, hukumnya makruh. Sebab apa? Apabila imam sudah memberi salam yang pertama, maka hubungan antara kita dengan imam sudah pun terputus. Jadi tak salah. Tapi jangan biasakan buat benda macam tu. Dah ada pak imam untuk kita ikuti, jangan kita melangkaui imam tersebut. Lena? Okey, kita pergi lagi. Wa yustahabbu lil masbuqi an la yakuma liyati bima baki alaihi illa ba'da al-faraghi al-imami min taslimataini. Sebagaimana saya sebut sebelum ini juga. Maknanya jangan orang masbuk naik ke atas sehinggalah imam itu selesai bagi salam yang kedua. Tetapi tidak salah untuk dia ni, makna lepas salam yang pertama tu naik ke atas sebagaimana bab salam makmum tadi. Fa in qama ba'da al-faragh imam bin tasmatil ula jaz. Walau bagaimanapun kalaulah Jumaat tu dia tak sabar lepas imam selesai bagi salam pertama belum lagi salam kedua dia terus bangkit pergi ke atas, jaz. Hukumnya adalah harus dan makna sah solat tersebut. Limaza? Kenapa? Li'annahu kharaja min salati. Kerana ketika itu telah terputus dah hubungan di antara imam dengan makmum disebabkan salam yang pertama. Jadi sekiranya katakanlah kita imam bagi salam yang pertama, kita bagi salam pertama juga imam, terkentut tak sempat bagi salam yang kedua. Sah solat kita Ustaz? Sah. Sebab salam yang kedua itu adalah sunat. Okay, kita pergi lagi. Walau sallama al-ma'mum qabla syuru'il ma fi salam batalat salatahu. Batalat salatuhu illam yanwi mufaraqati. Sekiranya imam ini, kalau imam tu bagi serentak, imam bagi salam dulu daripada imam untuk salam kedua, hukumnya makruh, sah salatnya. Tetapi kalau imam memberi salam terlebih dahulu sebelum imam bagi salam yang pertama, tanpa niat mufarraqah daripada imam tersebut, batal salatnya. Ya misalnya katakanlah imam ni sakit perut, tak tahan sangat dah. Imam pula masa hari tu imam rajin pula. Dia baca sepanjang-panjangnya tasyahud, sambung dengan doa, lepas sambung, tak bagi salam. Jadi dia pun tak tahan sangat, takut terburai di masjid nanti, dia pun bagi salam tu imam. Assalamualaikum. Imam tak bagi salam lagi. Boleh ke tak? Batal ataupun tidak batal. Batal sekiranya dia tak niat mufarraqah. Tapi saya beritahu awal, nanti kita bincang dalam bab solat berjemaah, nanti bab mufarraqah nanti. Mufarraqah ni misalnya kata-kata, kalaulah kita kata kita ada urgent sangat. Kita semayang pergi airport. Ada juga imam ni, dia buat duduk semayang airport. Kalau kita jadi imam di airport, semayang dekat, tak kira lah terminal berapa sekalipun, dah semayang subuh, atau semayang isyak maghrib, kita maklum bahawa orang yang ada di belakang kita tu sangat-sangat urgent. Kita baca yang paling ringkas yang boleh kita baca. Kalau rakaat pertama kita boleh baca kuliah, kuliah Allah, itu lebih baik. Jangan cuba pula baca surah Yasin untuk rakaat pertama nanti. Menyumpah orang nanti. Nah, yang pergi ke airport semua laju, tak cepat belaka. Jadi kita pun tengok imam, mula-mula tu rasa okey je. Tapi, mula-mula baca Fatihah agak laju imam tu. Tengok-tengok lepas amin tu, dia baca pula surah yang panjang. Kita bimbang takut-takut imam tu, pilot tu tinggal kita. Apa dia kata terbang tinggal kita. Maka ketika itu kita boleh niat mufarraqah. Jadi sama ada tersebut, aku niat mufarraqah, ataupun aku bercerai dengan imam. Tak payah tambah tolak 3, tolak 2, tak payah. Cukup dengan aku bercerai saja. Aku bercerai dengan imam secara automatik. Katakanlah rakaat pertama kita solat dengan imam hanya sembahyang maghrib, untuk solat kedua dan ketiga itu kita sembahyang seorang-seorang, melangkaui imam. Jadi dapat pahala jemaahnya untuk rakaat pertama. Boleh buat tak begitu? Boleh. Yang tak boleh buatnya adalah mana-mana solat yang diwajibkan untuk solat secara berjemaah, iaitu Jumaat. Jumaat tak boleh mufarraqah. Okay. Kita pergi lagi. Walau qama al-masbuq qabla syuru'i ma fi taslim batalat salatahu. Begitu juga. Kalau kita tidak boleh mendahului imam ketika bagi salam untuk salam yang pertama, begitu juga yang makmum yang masbuq
tidak boleh bangkit naik ke rakaat berikutnya melainkan imam itu terlebih dahulu bagi salam secara sempurna. Okey. Illa yanwi mufarraqatul imam. Sama juga hukumnya melainkan makmum tersebut niat mufarraqah. Aku cerai dengan imam tersebut. Tapi kena ingat, mufarraqah ini satu lafaz, satu niat yang tidak boleh dimain-main. Kalau kita rasa nak test ilmu, ilmu ni orang pening kalau tidak diamal seperti pokok yang tidak berbuah. Kita pun nak amal dengan mufarraqah. Jangan cuba. Jangan cuba. Sebab mufarraqah ni kalau kita terlintah dengan sesaja. Aku niat mufarraqah dengan imam tersebut, terputus secara automatik dengan imam tersebut. Walaupun kita niat bergurau sekalipun. Jatuh. Kalau sembahyang Jumaat, kita niat mufarraqah, batal solat Jumaat kita. Jangan main mufarraqah ni. Tapi setan ni, setan ni tak dia tahu kelemahan kita. Jadi mana-mana yang kita was-was itu yang datangnya. Duk tengok-tengok sembahyang pun dia mari pakai. Mat, mufarraqah, mat. Adakah niat jadi mufarraqah? Tak. Bukan hadir dengan keinginan dia. Dan dia tidak bergurau, dia mari dengan sendiri. Yang lintasan begitu saja. Maka tidak diniat sebagai mufarraqah. Baik, kita bagi lagi. Walau qarana al-ma'mumu fi salamihi imamihi aw qama masbuq qabla yafrigha al-imam taslimatu ula fala tabtilu shalah kama law qarana fi baqiyal arkan. Walau bagaimanapun ada sesetengah para ulama menyatakan bahawa kalau kita lakukan serentak dengan Pak Imam, Imam Assalamualaikum pertama kita buat Assalamualaikum sekali, seolah-olah maknanya sama-sama dengan 30 km sejam contohnya. Serentak dengan imam. Ataupun sama juga mufarraq yang bangkit naik masbuk tadi, dia serentak bangkit sekali dengan salam imam. Ada setengah ulama kata tak batal solat sebabnya sama juga dengan rukun-rukun yang lain. Kalau kita rokok sekali dengan imam, tidak sekali dengan imam, imam baca Fatihah, kita serentak baca Fatihah dengan imam, sah solat kita, sah. Tapi hukumnya makruh. Tapi kalau lalu lebih awal daripada imam, 3 kali rukun berturut-turut, batal. Tapi kalau serentak, tak batal. Cuma makruh. Tetapi ini sesetengah para ulama. Tapi para ulama yang lain mengatakan bahawa tak boleh untuk 2 tempat ni, jangan cuba serentak dengan Pak Imam. Lebih-lebih lagi kita mendahului. Lagi tak boleh. Iaitu takbiratul ihram. Yang kedua adalah ketika bagi salam. Jadi lebih baik. Cara yang lebih, lebih baik, lebih ihtiyat, lebih kita berhati-hati. Jangan dilakukan serentak untuk perbuatan ini. Wa idza iqtasara al-imam an taslim yusannu al-ma'mum taslimatan li'annahu kharaja an mutaba'atil ula. Kalaulah contoh kita kata imam membagi salam kedua-duanya sekali kanan dan kiri. Kita maklum bahawa salam yang wajib adalah salam yang kanan ke kiri sunat. Maka kalau imam tersebut memberi salam kedua-duanya sekali kanan dan kiri, kita pun patut kena buat begitu juga. Kanan hak wajib, kiri pun kita buat juga walaupun benda tu sunat. Wa mata sallama al-imam taslim ula in qadar qudrat al-imam muwafaq al-masbuq li khuruj as-salah wal ma'mum al-muwafiq bil khiyari. Okey. Kita maklum tadi, bilanya terputus hubungan kita dengan imam. Sebab tu saya sebut banyak kali dulu bab sujud sahwi. Nanti kita masuk pula lepas sujud sahwi. Kalau imam subuh tadi tak baca kunut, contoh, jadi apabila tak baca kunut, kita berserentak dengan Pak Imam, 2 rakaat dengan imam. Dia tak tahu imam tak baca kunut. Jadi apabila imam tu sepatutnya sebelum salam dia bagi sujud sahwi, tapi imam tak sujud sahwi, selepas kita rasa nak sujud sahwi. Boleh tak ustaz? Boleh. Selesaikan imam bagi salam yang pertama dengan sempurna, maka kita boleh sujud sahwi secara bersendirian. Sebab apa boleh ustaz? Sebabnya kita terputus hubungannya dengan imam tasbih disebabkan salam yang pertama tadi. Jadi lebih elok sama juga. Maknanya lepas imam kita nak sujud sahwi, imam tak sujud sahwi. Imam bagi salam pertama, lepas imam bagi salam kedua, barulah kita sujud sahwi. Begitu juga kalau kita bagi lambat 1 rakaat. Kita bagi lambat 1 rakaat, jadi kita maklum semasa rakaat kedua imam rakaat pertama kita. Dan kita maklum bahawa rakaat subuh hari ni kita akan baca kunut 2 kali. Satu kunut kerana ikut imam, yang kedua kunut kerana kita sembahyang subuh. Betul tak? Di imam pun tengok, kenapa imam tak baca kunut? Sedangkan kita rakaat pertama. Lepas tu pula, imam pula jenis geng-geng banyak pahala, tak sujud sahwi pula. Tak sujud sahwi. Jadi, dia nak sujud sahwi. Jadi, lepas imam bagi salam tadi, dia sepatut naik ke atas. Tapi dia sujud sahwi, tang tu juga. Batal makmum tersebut. Sepatutnya, makmum yang tahu imam tak sujud sahwi tadi, maka si makmum tadi kena selesai hutang utama dulu. Selesaikan tambah rakaat yang balance satu lagi tak cukup tadi. Sekarang nanti, sebelum makmum tu yang sembahyang seorang diri dia tadi tu, maka dia disunatkan sujud sahwi. Itu maksud saya di situ. Jadi maknanya sama juga.
Maknanya apa? Terputus hubungan kita imam bagi salam pertama, secara otomatik terputuslah hubungan kita dengan imam tersebut. Maknanya, kalau imam tu bagi salam ke kanan dan bagi salam ke kiri, yang seeloknya kita ikut perbuatan imam. Kanan hak wajib, kiri hak sunat. Tapi hari tu, hari malas sedunia kita. Kita nak ambil hak wajib je. Nah, maka lepas imam bagi salam pertama, terputus hubungan kita. Imam bagi salam ke kiri, lepas kita bagi salam ke kanan, kita tak paling pun ke kiri. Cukup dengan salam pertama. Boleh tak Ustaz? Boleh. Sebab apa boleh? Sebab terputus hubungan kita dengan imam. Yang kedua perkara itu adalah perkara yang sunat. Berbeza dengan kunut. Berbeza dengan tasyahud awal. Kalau imam baca kunut, wajib kita baca kunut walaupun itu sunat. Sebab kita ikut imam. Imam baca tasyahud awal, kita wajib kena ikut. Sebab apa? Sebab itu adalah kita ikut imam. Tapi kenapa tak wajib kita bagi salam yang kedua? Sebabnya imam dah putus hubungan kita boleh buat apa yang kita suka. Bukan saya suruh melompat. Tapi saya nak beritahu maknanya, kita putus hubungan kita. Mana-mana amalan sunat yang imam tak buat, kita boleh buat ataupun kita boleh tinggalkan. Wallahu a'lam bissawab. Okey. Yang akhir sekali mengenai salam ini, wa yulzimul ma'mum al-masbuq al-qiyam uqban taslimati illam yakun julus ma'al imam mahal tasyahudihi fa in makasa amidan aliman bitahrim batalat salatahu. Batalat salatuhu aw nasiyan aw jahilan lam tabtil wa in kana al-julus mahallan li tasyahudi fala yalzimuhu dhalik. Minta maaf apa nama ni pengurusan. Saya sebenarnya nak tunjuk ni nak tunjuk sikit Sebenarnya saya akan tunjuk sebab ni ramai orang buat salah kat sini. Ada ni tak? Ada ni. Mic ni. Sikit ni. Misalnya saya tunjuk di sini kan, ini yang ramai orang buat salah di sini. Untuk mengenai ketika apa nama ni dia golongan masbuk. Imam duduk tasyahud di bawah. Dan antara benda yang salah yang pertama disebabkan dia terlampau kejar nak ikut imam ini, disebabkan dia tak sempat nak qiyam. Dia berlari. Allahu Akbar, dia turun duduk. Patutnya lepas Allahu Akbar, kena niatlah hati dia subhanallah sekali. Sebabnya qiyam ketika itu adalah menjadi tamakninah wajib ke atas dirinya. Satu kita belajar. Jadi kita mari nak kejar imam macam mana sekalipun, Allahu Akbar, tak perlu tak sini kalau kita nak cepat. Allahu Akbar, subhanallah. Turun bawah. Satu. Yang kedua, antara benda yang salah dilakukan oleh kita yang solat secara berjemaah ketika ikut imam duduk di tasyahud akhir, apabila kita angkat takbir, Allahu Akbar, alhamdulillah kita dah secara tamakninah, kita berduduk dengan imam. Duduk dengan imam, Allahu Akbar. Kita membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawat, assalamualaikum warahmatullahi. Adakah perlu kita selesaikan tasyahud kita? Tak perlu. Kalau kita assalamualaikum kawan tu, kita terus kena bangun. Sebab apa? Ulama kata, kalau kita sambungkan tasyahud di situ juga, sedangkan imam dah bagi salam, dah terputus hubungan kita dengan imam, seolah-olah kita telah melakukan perbuatan bukan pada tempatnya, batal solat kita. Begitu juga, kalau kita kata, imam duduk tahiyat akhir ni, kita tak tahu apa yang baca tu. Dekat mana, tahap mana, sebab dia baca perlahan. Kita pun Allahu Akbar, nak duduk, kadang nak duduk saja, Assalamualaikum warahmatullahi. Ulama yang tegas, marah kita duduk dulu. Imam duduk ni, kita ni, imam tu, kita kata takbir, Allahu Akbar, kawan tu pun Assalamualaikum. Kita pun duduk gini dah, nak duduk. Adakah perlu kita duduk terlebih dahulu, ataupun tu bangkit balik, baca je Fatihah kita? Dalam kitab ni mengatakan bahawa kalau kita angkat takbir Allahu Akbar, imam tu Assalamualaikum, kita duduk gini, kita terus duduk juga. Sedangkan ketika itu kita bukannya terlupa. Mungkin juga kita terlupa, tak apa. Ini kita tak terlupa. Maknanya Assalamualaikum kita duduk. Kalau kita duduk terus, maka secara otomatik solat kita adalah batal. Adil. Faham cerita saya? Faham tak? Tak perlu suruh ulang sekali lagi. Macam mana?
Jangan duduk, jangan duduk. Faham tak cerita saya ni? Faham dah? Maknanya kalau kita sempat duduk sekalipun, kita baca, kita qadah, awak sempat baca. Kita kata, at-tahiyyatul mubarakatus salawat. Imam pun, assalamualaikum. Jangan kita baca sampai tadi. Tu bangkit, naik ke atas, baca Fatihah kita. Sebab kita golongan masbuk tadi. Begitu juga, kita duduk separuh, Imam assalamualaikum. Tak payah kita terjun ke bawah. Betulkan balik pinggan kita. Tu baca Fatihah sebab kita dah masbuk. Jadi pahala Jumaat dapat setakat tu. Rugilah ustaz. Siapa suruh mari lambat? Tu di situ dia. Okey. Okey, setakat ni ada soalan nak? Silakan. Yang kedua, Allahu Akbar. Yang kedua ni saya tak berapa nak faham tadi. Yang kedua, ulang balik yang kedua tadi. Imam terlupa satu rakaat. Makmum tu tak ikut. Okey. Baik. Sebenarnya saya akan cerita benda tu dalam bab tertib sebenarnya. Dalam tertib ni ada di sini. Saya akan cerita secara detail. Bagaimana kedudukan apabila seseorang itu selepas dia bagi salam ke, sebelum dia bagi salam ke, dia syak ataupun dia ragu ada berlaku masalah pada solatnya untuk rakaat yang sebelumnya, khususnya ia melibatkan rukun. Mana kalau benda ini melibatkan perkara yang sunat, abaikan. Kalau dia melibatkan rukun, maka wajib dia kena wajib dia kena ulang balik. Nanti saya sebut kemudian nanti insya-Allah. Tapi isu sekarang ni, kalau sembahyang kita jadi imam dan kadang-kadang ada benda yang di dalam solat kita tu kita seorang yang tahu, orang belakang tak tahu. Contoh, kita sembahyang Zuhur. Baca kuat, baca perlahan. Kita tak dengar, makmum tak dengar, kita tahunya rukuk, sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Dia makmum tak tahu di mana silapnya imam dari segi bacaannya. Yang tahu silap bacaan atau baca tak baca lah imam tu sibuk. Tiba-tiba sembahyang Zuhur 4 rakaat, duduk tahiyat akhir tadi, imam tadi terlintas dalam hati dia dengan yakinnya bahawa pada rakaat yang keempat tadi Fatihah dia tak baca ataupun dia tertinggal satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Tertinggal satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Jadi sudah tentulah rukun tidak boleh diganti dengan sujud sahwi, cuma sunat sujud sahwi kemudian, tapi wajib diulang balik perbuatan tersebut. Contohnya dia tertinggal Maliki Yaumiddin pada rakaat yang keempat sembahyang Zuhur tadi, maka wajib dia kena bangkit semula, baca Fatihah semula. Tapi yang jadi isu sekarang ni adalah makmum di belakang tu. Makmum tak tahu di mana silapnya imam. Jadi adakah makmum tadi apabila imam, aku teringat rakaat keempat tadi aku tak baca Maliki Yaumiddin. Jadi imam sebelum lagi buat salam, dia bangkit naik ke atas, dia tambah lagi satu rakaat. Bagaimana dengan makmum tadi yang telah baca dengan sempurna Fatihah? Adakah perlu dia naik ikut imam pergi ke atas? Ataupun dia duduk situ, ataupun dia niat mufarraqah? Soalan dia kan? Cantik soalan dia. Nah, maknanya kalaulah kita yakin dengan perbuatan kita, dengan perbuatan imam telah sempurna perbuatannya, tetapi tiba-tiba imam melakukan dengan pengulangan, ditambah lagi satu rakaat, bagi anggapan kita di belakang, sudah tentu dia bangkit pergi rakaat kelima. Betul tak? Tapi sebenarnya imam tu dah, imam tahu dia batal, dia kena ulang balik Fatihah. Kita di makmum yang jadi makmum tadi duduk situ. Diberi dua pilihan. Makmum nak duduk situ tadi diberi dua pilihan. Sama ada dia tunggu, dia kata subhanallah 3-4 kali, tak turun imam, subhanallah, tak turun. Tak payahlah kita tarik dah, biar duduk situ. Jadi kita diberi pilihan sama ada kita tunggu Pak Imam tadi sehingga dia selesaikan tambahan tadi rakaat sekian sehinggalah imam tu duduk tahiyat akhir dan dia bagi salam. Kita bagi salam bersama-sama dengan dia. Satu.
Yang kedua, kita diberi pilihan yang kedua, maknanya kita terus niat mufarraqah. Aku bercerai dengan Tok Imam ni. Aku mufarraqah dengan Tok Imam tu, kita bagi salam masing-masing. Jadi kalau nak mana baik Ustaz? Kita ikut ke ataupun kita bagi mufarraqah? Jadi dua-dua tu betul bagi pandangan saya. Kita duduk di situ. Jangan bagi salam terlebih dahulu. Itu lebih aula, lebih afdal. Sebab apa lepas salam nanti, tanya Pak Imam ni apa hal ni? Aku tu tinggal. Baca Maliki Yaumiddin tadi. Maka solat kita adalah sah. Tapi kalau Pak Imam tu, esok dia lupa pula, pesan kat dia, besok, lusa jangan jadi imam lagi. Nyusuh habis kat belakang. Jadi maknanya itu dari segi perbuatan. Nanti saya cerita, apa yang akan berlaku bagi kita kalau kita duduk tahiyat sembahyang maghrib 3 rakaat tadi. Betul tak? Tiba-tiba terlintah dalam kepala otak kita dengan yakinnya bahawa kita tertinggal membaca Maliki Yaumiddin pada rakaat pertama. Sedangkan kita ingat pada rakaat ketiga, apa yang akan berlaku? Adakah perlu kita batalkan solat kita ataupun kita ulang balik pada rakaat pertama dan ikut tambah lagi untuk rakaat kedua, ketiga. Maknanya kita sembahyang maghrib 6 rakaat lagi tu. Mana patutnya kita buat? Nanti depan ni saya cerita. Okay, nanti kalau dah langkah-langkah, tak seronok nanti. Ada lagi tak soalan? Lain. Tak apa. Saya suka soalan begini. Betul lah. Maknanya kena di salam kanan ke kiri ni memanglah ada bacaan-bacaan tertentu. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah untuk kanan. Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar untuk rakaat yang kedua ni, untuk salam yang kedua. Yang tu baca tak apa, tak baca pun tak apa. Jadi lebih baik kita amalkan, kita baca. Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar, min sakhatika wan nar tu. Mana kita baca tambah untuk rakaat yang kedua, untuk salam yang kedua. Baca tak apa, tak baca pun tak apa. Itu yang benda yang sunat. Dan nanti bab sunat ni kita sebut di dalam bab yang lain nanti. Ada banyak bab sunat ni banyak. Nanti kita cerita. Lagi. Bab soalan-soalan ni saya suka. Haji Ahmad dia biasa ikut dengan saya, tahu perangai saya. Bab tanya saya paling suka. Pertama sebab kita dapat ulang ni kepahaman jemaah. Jadi kita yang bercakap depan kita rasa puas. Kita tahu di mana masalah jemaah di sini. Okey, baik. Sekarang ni kita masuk pada rukun yang terakhir sekali. Walaupun nampaknya simple, tapi sebenarnya banyak maklumat yang kita boleh dapat daripada rukun yang ke-13 ini. Namanya adalah tertib. Ini rukun yang ke-13. Yang kita tahu tertib ni adalah kita mengikut susunan. Maknanya tak ada orang bilang lepas 1 terus lompat pergi ke 5. Tak ada. Melainkan orang geng-geng, masa cikgu mengajar, dia tidur dalam kelas. Jadi maknanya lepas 1 pergi 2, lepas 2 pergi 3, begitulah berikutnya. Begitu juga dengan rukun solat. Kita dah bincang rukun solat kita 13. Pertama bermula dengan niat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri tegak. Yang keempat adalah Fatihah. Yang kelima rukuk. Yang keenam i'tidal. Yang ketujuh sujud. Yang ke-8 duduk di antara sujud. Yang ke-9 duduk kerana nak baca tahiyat akhir. Yang ke-10 baca tahiyat akhir. Yang ke-11 selawat. 12 salam. 13 tertib. Waktu kita bincang daripada awal. Saya rasa yang kita bincang bab rukun solat ni dah lama. Haji mana? Jadi masa PKP hari tu putus celang-celuk dia cerita pasal rukun solat ni. Okey. Innan tertib mu'azzam min arkam sabiqah wa rukun min arkanis solah. Kita maklum wa fardun fiha. Kita maklum bahawa tertib ini adalah merupakan daripada rukun-rukun solat yang kita bincang sebelum ni, bahkan yang jadi satu benda yang fardu kepada kita. Wa zalika bi anna yabda'a bid niyyati wa takbiratul ihram thumma bil qira'atil fatihah thumma ar-ruku' i'tidal thumma as-sujud wa al-julus baina sajadatain thumma sajada ats-tsaniyah wa hakadha fi baqiyati ar-raka'at. Kita dah bincang satu persatu, bermula daripada niat, bermula takbiratul ihram, bermula berdiri tegak, lepas tu Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud dan sebagainya. Kita telah bincang secara detail sebelum ni, katanya kitab ini. Maknanya dengan kata lain, kita kena ikut turutan. Tak boleh kita baca Fatihah dulu, baru takbiratul ihram. Tak boleh. Begitu juga kita bincang bab wuduk dulu. Maknanya wuduk sama juga. Tak boleh kita basuh kaki dulu, barulah kita basuh muka. Tak boleh. Melainkan satu pandang ulama Hanafi. Dalam bab itu, dia kata dia benar. Tertib ni tidak wajib bagi dia. Yang penting semua anggota wajib mesti dia basuh. Tak. Jumhur para ulama Syafi'i, Maliki, Hambali semua mengatakan wuduk perlu tertib, begitulah solat perlu tertib-tertibnya. Makna tak boleh kita rokok dulu barulah kita baca Fatihah. Tak betul. Wa dalil ala wujub tertib. Kita sebut tadi tertib inilah wajib. Ittiba'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatihi. Kita maklum bahawa kita ikut cara Rasulullah solat.
Kalau kita sebut sini, rukun, sebagaimana saya nyatakan dulu, hadis ini ada 3 bentuk. Satu, hadis Nabi cakap. Yang kedua, hadis Nabi buat. Yang ketiga, hadis Nabi senyap atau diam Rasulullah menandakan setuju. Tetapi dalam 3-3 hadis, contohnya kata 3-3 hadis di segi sahihnya sama. Jadi manakah yang sepatut dilantik sebagai penghulu di antara 3-3 ni? Nabi kata ke? Nabi senyap diam ke? Nabi buat ke? Maka jawapannya, hadis Nabi buat itulah yang paling kuat. Sebab praktikal. Nah, begitu juga dengan solat. Wa amaruhu bis solat kama solat. Maka Nabi selalu pesan kepada kita. Wahai sahabat-sahabatku, mu nak tahu cara solat yang paling betul adalah mengikut bagaimana cara aku solat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Mayanglah kamu wahai sahabat-sahabat, wahai umat-umat aku sekalian, sebagaimana cara yang aku solat. Sebab itulah kadang-kadang kita ni mudah menghukum orang. Mudah menghukum orang, kadang-kadang orang buat, tak serupa kita buat. Sedangkan orang tak buat tu betul. Hak kita buat ni pandangan ulama. Hak dia tinggal tu memang tidak adalah hadis. Jadi hak tak ada dalam hadis, kalau kita tak buat itu lebih baik. Jangan cuba kita reka-rekakan dalam bab ibadat. Wa tartib fi mu'azzam al-arkan fardun wa fi ba'daha yajibu iqtiran wa laysa tartib. Kita maklum bahawa di dalam rukun solat ni ada 2 bentuk. Satu dibuat secara berasingan. Satu, rukuk lain, sujud lain, iktidal lain. Dan ada juga yang rukun ini dibuat secara serentak. Apa rukun yang secara serentak ni? Contohnya, niat, takbiratul ihram, berdiri tegak dan juga Fatihah. Ni duduk sekali. Betul tak? Kita buat secara serentak. Yang kedua adalah ketika kita tasyahud. Duduk tasyahud akhir, rukun. Baca tasyahud akhir, rukun. Apa ni selawat pun rukun. Bagi salam pun rukun. Maknanya kita buat secara serentak. Ada rukun yang dibuat secara serentak, tidak ada tertib. Dan ada rukun yang dibuat satu persatu mengikut tertib, insya-Allah. Nanti kita akan bincang secara detail pada bulan hadapan nanti. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang itulah kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallimal Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhim Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman. Wa kullan atayna hukma wa ilma sakharna ma'a Daud al-jibali yusabbihna wat-tayri wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman, ya Rabb Ibrahim, Musa wa Isa, ya Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمة الرحيمين. اللهم زدنا علما رزقنا فهما برحمة الرحيمين. اللهم نورنا بنور علمك وعبئنا نسيان برحمة الرحيمين. اللهم رزقنا فهم النبي المسلم برحمتك يا الرحيمين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر.